Menyapa orang yang kita kenal bagus. Mulakan dengan salam. Ia lebih barakah, ia lebih sunnah, ia lebih mengundang redha Allah. Tuan-tuan, nasihat untuk diri saya dan kita semua, bagi salam. Jumpa mana-mana orang Islam, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para penonton, pendengar yang dikasihi sekalian, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala. Rancangan ini bernama Kisah Hidup Akhir Zaman. Saya akan cuba menghuraikan ke semua tanda-tanda kecil kiamat yang pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjumlah 100 lebih. Kemudian kita akan huraikan ke semua tanda besar kiamat secara terperinci dalam rancangan ini. Saya menganggarkan rancangan ini akan meliputi lebih kurang 150 episod keseluruhannya untuk tatapan ke semua umat Nabi SAW secara terperinci tanda kecil dan tanda besar kiamat. Para penonton sekalian, kita pada kali ini masuk ke episod yang seterusnya. Ada 3 tanda kecil kiamat telah berlaku. Nabi sebut 1400 tahun yang dulu telah pun berlaku. Iaitu yang pertama, perniagaan akan menjadi satu pekerjaan yang begitu pesat. Rutin yang diamalkan, pekerjaan yang diamalkan hampir setiap isi rumah dalam dunia hari ini. Nabi sebut benda ni dulu 1400 tahun yang lalu melalui perkataan Rasulullah, fusyuwut tijarah. Perniagaan menjadi begitu pesat, kata Rasulullah. Kita akan hurai nanti insya-Allah. Sekejap kita akan hurai. Tanda kiamat yang seterusnya. Kenapa episod ni kita bubuh 3 tanda kiamat ni? Sebab dia dalam satu hadis. Yang kedua, penglibatan orang perempuan bersama suaminya dalam perniagaan. Itu saya kita akan hurai apa maksud Rasulullah di situ. Dan yang ketiga, monopoli perniagaan ini oleh taiko-taiko besar perniagaan sehingga memudaratkan peniaga-peniaga kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina yaday as-sa'ah taslimul khassah wa fushuwut tijarah hatta tu'ina al-mar'atu zawjaha 'ala at-tijarah wa qat'ul arham wa syahadatu zur wa kitmanu syahadatil haqq wa zuhurul qalam." Hadis itu hasan. Di antara tanda kiamat, memberi salam kepada orang yang kenal saja. Itu tanda kiamat. Itu kita dah huraikan dalam episod yang lalu. Untuk episod kali ini, Nabi sebut fusyuwut tijarah, perniagaan menjadi pesat. Tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan tengok dunia pada hari ini, semua masyarakat sibuk berniaga. Walaupun dia cikgu, dia peguam, dia kontraktor, dia suri rumah, dia pekerja kilang, dia jururawat, dia juga peniaga. Berniaga kuih, berniaga langsir, berniaga kasut, berniaga baju, berniaga topak, berniaga alat
kosmetik. Tuan-tuan tengoklah keliling kita. Di seluruh dunia hari ini, hampir di seluruh dunia, semua orang boleh berniaga daripada dalam rumah masing-masing. Ada satu orang ni tuan, dia ambil barang dalam satu laman web. Dia tak pergi mana pun. Dia ambil barang tu, deal, beli, dia jual pula di laman web lain. Di situ je keuntungan dia. Sebulan ribuan keuntungannya dia dapat. Keluar pun tidak, duit minyak pun tidak, kedai pun tak ada, tak perlu daftar SSM dan sebagainya. Dia pergi ke laman web, lelong dan sebagainya, macam-macam punya cara. Daripada situ dia beli. Kemudian daripada situ dia jadi hak dia, dah transfer semua bayaran. Dia jual pula di tempat lain, laman web lain yang begitu banyak dalam internet hari ini. Dan akhirnya di situ saja memperoleh keuntungan. Itu salah satu bentuk perniagaan yang begitu mudah pada hari ini. Sebab tu Nabi sebut, dekat dengan kiamat, kalian akan melihat perniagaan begitu pesat. Hampir semua orang berniaga, hampir semua orang, setiap isi rumah ada perniagaan. Ayah berniaga, mak berniaga. Suami berniaga. Dia pun suruh dia yang galakkan isterinya berniaga. Sebahagian suami, isteri itu suri rumah dah. Dia pergi buka syarikat, suruh bini dia berniaga daripada rumah. Dia kata daripada duduk saja boleh juga masuk keuntungan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bagi saya, itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika seorang isteri kira belah anak, besarkan, sibuk dengan anak-anak, sibuk dengan rumah, sibuk dengan siap untuk suami, makan anak, makan suami, siap rumah, siap bilik, siap apa semua ni. Tiba-tiba si suami pula nak sibukkan isteri dengan kerja tambahan. Itu petanda yang kurang bagus. Kurang bagus. Sebab membiarkan isteri dengan kesibukan menguruskan rumah itu dah baik. Biar dia buat yang terbaik untuk menguruskan rumah tangga, uruskan suami dia, uruskan anak-anak dia, uruskan rumah apa semua ni. Sebab tuan-tuan, siapa yang ada anak, dia tahu betapa sibuknya menguruskan rumah. Yang tu pun dah cukup. Sebab seorang ibu ataupun seorang isteri itu, ketika dia sibuk dengan menguruskan rumah dia, maka dia adalah sebuah sekolah untuk menghasilkan anak-anak yang bagus. Maka dengan sebab itu, biarkan isteri-isteri kita sibuk dengan menguruskan rumah tangga kita. Kebersihan, makan minum, kekemasan, anak-anak, apa semua tu. Itu lebih baik. Cuma kita nak sebut, tidaklah haram untuk seorang isteri bekerja. Ketika mana seorang isteri tengok suami dia tak mampu, hari ini kos sara hidup tinggi, gaji minimum rendah, jadi isteri minta izin, boleh tak nak bantu? Maka suami pun benarkan, maka isteri pun bantu suami untuk menampung kos sara hidup yang tinggi. Itu harus hukumnya. Kalau niat dia ikhlas, bukan untuk bermewah-mewah dan berfoya-foya di luar, maka itu adalah satu pengorbanan yang besar untuk si suami tadi. Ini Islam. Ini Islam. Perbahasan dalam Islam. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan tengok hari ini, tanda kiamat yang pertama, Nabi kata kalian akan melihat fusyuwut tijarah. Perniagaan begitu pesat. Dalam setiap rumah masing-masing, melalui telefon bimbit masing-masing, boleh menghasilkan perniagaan tanpa perlu keluar, tanpa titik peluh yang banyak, hanya perlu bijak, duduk di rumah bijak, cerdik dan sedikit modal. Tuan-tuan tengoklah hari ini Shopee, Lazada dengan kurier yang berbelas-belas kurier yang ada hari ini, berbelas-belas. Lala Move-nya dengan Allahu Akbar. Tuan-tuan, suasana itu kita tengok pada hari ini. Subhanallah, subhanallah. Sadaqa Rasulullah SAW, benarlah apa yang Nabi sebut. Kemudian kata Rasulullah, selepas perniagaan itu pesat, kalian sehingga seorang wanita itu membantu suaminya dalam perniagaan. Nabi nak habang, perempuan mula keluar pada rumah berniaga.
bantu suami di kedai makan, bantu suami di kedai stationery, bantu suami di kedai runcit, bantu suami di kedai tayar. Isteri tak duduk di rumah dah. Anak-anak bagi orang jaga, isteri duduk di kedai. Bahagian kewangan, bahagian apa ni, isteri mula keluar. Benda ini disebut oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Wahai pesuruh Allah, kami melihat suasana itu. Cumanya tuan-tuan, adakah berdosa isteri keluar bekerja ataupun tolong suami dalam perniagaan? Jawapannya harus. Seorang isteri untuk keluar berniaga, bekerja, tolong suami dia di luar dengan syarat mendapat izin suami. Kalau suami tak izin, setiap langkah dia adalah dosa. Maka isteri kalau tengok suami ini bukanlah kaya sampai 7-8 ribu gaji. Sederhana. Rumah ada, makan pagi, petang, malam ada, pakaian ada, cukup. Maka suami tak izin, isteri kena duduk di rumah. Dengan kehidupan sederhana itu. Bersabarlah sehingga mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi harus untuk si isteri, mana-mana wanita keluar bekerja, sekiranya mendapat izin suami, boleh menjaga maruah dirinya, menjaga maruah suaminya, tidak mendatangkan fitnah. Itu syarat dia. Maka bekerjalah wahai wanita-wanita sekalian. Boleh dengan syarat-syarat tadi. Cuma, apakah daripada hadis ini kita dapat faham kemuncak kemuliaan seorang wanita itu ialah apabila dia melaksanakan tanggungjawab dia sebagai isteri dan ibu di rumah? Apakah begitu kemuncak kemuliaan? Jawapannya, ya. Seorang wanita dalam Islam, isteri ataupun seorang ibu, kemuncak kemuliaannya apabila dia berkhidmat, bekerja, menguruskan rumah tangganya di rumah sebagai seorang isteri dan ibu. Sebagai isteri dan ibu. Sebab itu, para penonton sekalian, Presiden wanita syurga, Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, seorang yang sangat kaya. Dikatakan harta beliau adalah 1/5 dari kekayaan harta penduduk Mekah. Sayyidatuna Khadijah disebut dalam sebahagian kitab sirah. Akan tetapi, selepas dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Khadijah tidak lagi menguruskan harta perniagaannya. Sebaliknya, beliau duduk di rumah, uruskan Rasulullah, uruskan rumah, uruskan suaminya alaihi salam, dan uruskan anak-anaknya yang berjumlah 6 orang. Kecil-kecil tadi. Itulah Presiden wanita syurga. Masya Allah. Sebab itu, bila Nabi sebut hadis ni, bila Nabi sebut, Nabi kata kalian akan melihat orang perempuan keluar daripada rumah dan bekerja di luar dalam perniagaan, menolong suami-suami mereka. Kita zaman hari ni 2023, kita pun kata berinteraksi dengan hadis ni, wahai pesuruh Allah, biasa orang perempuan kerja. Tak ada pelik apa ya Rasulullah, orang perempuan hari ni bekerja tak ada pelik apa. Lebih 50% isteri-isteri wanita-wanita sekarang ni bekerja, lebih 40% wanita-wanita hari ni yang isteri bekerja. Biasa ya Rasulullah. Nabi kata, ya, tidak. Jawapan saya sebut ni seolah-olah Islam ini menjawab, ya, tak ada masalah, harus, benda tu harus. Tetapi kemuncak kemuliaan seorang wanita itu ketika mana suami dah okey, pendapatan dah okey, ekonomi dah stabil, sederhana apa semua. Yang terbaik apa? Yang terbaik duduk di rumah. Itu yang terbaik. Dan yang ketiga, tanda kiamat yang ketiga untuk episod kali ini ialah taikun besar peniaga memonopoli perniagaan dalam pasaran sehingga memudaratkan. Disebut oleh Rasulullah. Kita tengok, kita baca. Hadis daripada Amr ibn Taghlib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ni riwayat An-Nasa'i dan ia hadis sahih. Inna min asyratis sa'ah, antara tanda kiamat, an yafshuwal malu wa yakthur, harta jadi melimpah ruah. Wa tafshuwat tijarah,
perniagaan jadi pesat, semua orang nak berniaga. Sama. Wa yadhharal jahlu, tetapi kebodohan dan kejahilan menular. Hukum hakam perniagaan tak tahu. Yang mana halal, yang mana haram. Kadang-kadang perniagaan tu riba, tapi dah berpuluh juta ringgit dia berniaga. Sebab tak boleh beza antara yang Allah halalkan, antara yang Allah haramkan di dalam apa-apa transaksi ataupun bisnes ataupun produk. Wa yabi'u ar-rajulul bai'a fayaqulu la hatta astamira tajira bani fulan. Kalian akan tengok, ni tanda kiamat yang ketiga. Suasana perniagaan pada ketika itu, ketika mana dua orang nak berjual beli, hak seorang tu kata nanti aku nak kena tanya satu orang daripada Bani Fulan. Nanti aku nak kena minta izin daripada satu tokek besar. Boleh tak untung banyak ni? Boleh tak cara macam ni? Boleh tak nak pintas macam ni? Boleh dah tak lalu kat dia? Boleh atau tidak tak lalu melalui dia? Boleh atau tidak nak import daripada hang? Boleh atau tidak? Maksudnya ada satu peniaga lain yang besar-besar ni, hak kecil-kecil ni kena minta izin dulu, kena minta pandangan dulu, kena minta macam itulah tuan-tuan. Kena lalu dia dulu. Baru dibenarkan. Ini yang disebut sebagai monopoli. Sebahagian peniaga besar ke atas peniaga di dalam pasaran. Jadi itu antara huraian yang ketiga, tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah. Dan ketiga tanda kiamat ini telah pun kita saksikan pada zaman kita pada hari ini. Semoga Allah Ta'ala jaga saya dan kita semua. Semoga Allah Ta'ala bagi kita ilmu yang manfaat. Kita dengar hari ini, tajuk ni, kita boleh jadikan rujukan dan panduan dalam hidup kita dan ahli keluarga kita untuk jauh daripada benda yang perkara-perkara yang dilaknat, dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Sekadar itu saja untuk tanda kiamat kali ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.